Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan mengenai tajuk masalah penceraian akibat keganasan rumah tangga di Malaysia. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Arina binti Muhammad Ansari, Nur Fadlin Hamimi binti Hawang, Nur Zuliana binti Zuriata, Nur Atirah binti Mahmud atau Fauzi, dan saya sendiri Muhammad Afif Jazimin bin Roshidi. Kita ketahui keganasan rumah tangga merupakan satu bentuk kekerasan yang melibatkan secara fizikal, emosi, seksual ataupun ekonomi. Dalam konteks rumah tangga, ianya sering berlaku di antara ahli keluarga. Ianya juga melibatkan perbuatan seperti penderaan atau perlakuan yang tidak wajar terhadap mana-mana individu sehingga boleh mencederakan mereka dalam aspek emosi maupun fizikal. Hal ini disebabkan terdapat setengah masyarakat yang meremehkan isu ini dan bertindak mengikut kehendak nafsu. Keganasan rumah tangga merupakan satu isu yang dipandang serius sehingga melibatkan pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, kehidupan seperti kesihatan fizikal dan mental. Okey, untuk suratan literatur, saya Nur Zuliana binti Zuriata, S63021. Keganasan rumah tangga dianggap sebagai wabak senyap. Namun ia mempunyai kesan yang besar terhadap morbiditi dan kematian serta mata pencarian yang lain. Keganasan termasuk sentuhan fizikal, serangan gangguan kekejaman fizikal dan mental atau apa sahaja yang meninggal kekesan kepada mangsa. Terdapat 4 jenis keganasan. Yang pertama ialah keganasan emosi. Ia dikenali sebagai keganasan psikologi. Serangan keganasan ini berlaku secara berterusan. Ia berbentuk seperti mengejek, menipu serta memandang rendah kepada mangsa. Yang kedua ialah keganasan seksual. Sebarang jenis hubungan yang tidak diingini atau tingkah laku seksual melalui paksaan, ancaman atau penggunaan kekerasan. Ia juga termasuk dengan sebarang aktiviti atau hubungan seksual tanpa persetujuan dari mangsa. Untuk yang ketiga ialah keganasan fizikal. Yang ini keganasan yang paling biasa dan paling sukar untuk disembunyi oleh mangsa kerana ia menjejaskan penampilan dan membawa kepada kematian. Keganasan fizikal ini merujuk kepada tingkah laku ganas seperti tendang, sepak, guna senjata atau objek. Untuk yang keempat ialah keganasan ekonomi, di mana seseorang daripada pasangan membuat kawalan atau arahan dalam menghadkan pengeluaran sumber ekonomi. Ia boleh terjadi jika pasangan menghadkan sumber kewangan pasangan pada sesuatu masa. Untuk bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas suatu kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Tujuan kajian dilaksanakan adalah untuk menghasilkan kajian yang baik dan berkesan. Bagi jumlah responden jantina pula adalah berdasarkan 70 orang responden, terdapat seramai 41 orang responden perempuan yang menjawab, iaitu dengan peratusannya sebanyak 59%, manakala jumlah responden lelaki pula adalah seramai 29 orang sahaja dengan peratusnya sebanyak 41%. Bagi jumlah bangsa pula, terdapat seramai 52 orang responden yang terdiri daripada bangsa Melayu dengan peratusnya sebanyak 74%, manakala bangsa India pula adalah seramai 9 orang sahaja dan peratusnya adalah 13%. Bangsa Cina pula terdapat seramai 5 orang responden dengan peratus sebanyak 7%. Pada bahagian umur pula, kami telah membuat 3 pilihan, iaitu bagi mereka yang berumur 20 hingga 29 tahun, 30 hingga 39 tahun dan 40 hingga 49 tahun. Dan bilangan responden yang paling tinggi ialah pada umur 20 hingga 29 tahun, iaitu merangkumi 69%, dan 12 orang pada umur 30 hingga 39% dan 10 orang pada umur 40 hingga 49%. Seterusnya ialah bahagian pekerjaan. Bagi yang paling tinggi ialah pelajar, iaitu sebanyak 49% bersamaan 34 orang. Manakala yang kedua tertinggi ialah bekerja, iaitu 29 orang bersamaan 41%,
Bagi fenomena ini pula, terdapat ramai responden yang mengetahui tentang fenomena penceraian akibat keganasan rumah tangga ini. Oleh itu, terdapat seramai 64 orang responden yang menjawab ya sebagai tanda mengetahui berkaitan fenomena ini. Jumlah tersebut telah mencatat peratus sebanyak 91%, manakala 6 orang yang menjawab tidak bagi fenomena tersebut. Pengkaji menganggap responden tersebut tidak terbiasa mendengar dengan fenomena penceraian akibat keganasan rumah tangga tersebut. Assalamualaikum, saya Nur Arina binti Muhammad Al-Ansari, nombor metrik S61617, akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan keganasan rumah tangga. Masalah kewangan menjadi faktor dalam faktor keganasan rumah tangga kerana suami akan mengalami tekanan jika tidak dapat mencari rezeki untuk keluarga dan anak-anak. Ini kerana suami adalah pencari rezeki utama dalam keluarga. Sebanyak 43% daripada keseluruhan pelajar telah memilih sangat setuju dan 48% adalah setuju, dan hanya 3% daripada keseluruhan yang memilih tidak setuju akan faktor ini. Seterusnya ialah tekanan emosi. Tekanan emosi adalah melibatkan kemurungan yang serius oleh individu yang merakumi kesedihan, kekecewaan, putus semangat atau putus harapan dalam diri seseorang. Setiap individu pasti mempunyai tekanan hidup, sama ada dapat diselesaikan dengan cepat atau lambat. Tekanan emosi ini juga sering berlaku dalam kalangan suami dan isteri. Daripada hasil soal selidik, seramai 50% daripada jumlah keseluruhan telah memilih sangat setuju dengan faktor ini, dan 36% memilih setuju, 12% memilih kurang pasti, dan 1% juga memilih tidak setuju. Faktor yang terakhir yang boleh menjadi faktor kepada perceraian akibat keganasan rumah tangga adalah masalah sosial. Masalah sosial merupakan perlakuan yang negatif dan kurang menyenangkan oleh seseorang seperti menagih dadah, minum arak, berjudi dan sebagainya. Faktor yang menyebabkan mereka terpengaruh dengan perkara ini adalah mungkin daripada rakan sebaya apabila mereka keluar bersama, atau apabila mereka ingin menyelesaikan masalah dengan mudah dengan mengambil dadah. Itu adalah alasan-alasan yang sering kita dengar oleh mereka yang terlibat dengan semua ini. Kesan yang pertama adalah anak akan mengalami konflik identiti. Berdasarkan soal selidik tersebut, seramai 31 orang responden yang bersetuju dengan kesan itu, iaitu sebanyak 44%. Manakala yang tidak bersetuju pula adalah seramai 5 orang responden dengan peratusnya sebanyak 7% sahaja. Oleh itu, kesan ini sangat penting untuk ibu bapa menerangkan situasi yang telah terjadi kepada anak-anak agar mereka faham dengan keadaan ibu bapa mereka. Yang seterusnya adalah kecelaruan mental dan emosi. Terdapat seramai 32 orang responden yang sangat bersetuju, dan catatan peratusnya adalah sebanyak 46%. Manakala terdapat juga 3 orang responden yang tidak bersetuju dengan kesan ini, dengan mencatat peratus sebanyak 4%. Masalah ini terjadi apabila suami isteri tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik. Kesan yang terakhir adalah peningkatan masalah penceraian di Malaysia. Terdapat ramai responden yang sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut, iaitu dengan 37 orang responden, dan peratusnya adalah sebanyak 53%. Manakala yang bersetuju pula adalah seramai 28 orang dengan peratus sebanyak 40%. Dan ada juga seorang responden yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini, yang mencatat peratus sebanyak 1% sahaja.
Cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian yang pertama adalah dengan mendapatkan sokongan kaunseling. Banyak perkhidmatan kaunseling kini boleh didapati secara fizikal dan di dalam talian. Kerajaan juga menyediakan pelbagai bentuk sokongan moral dan emosi kepada mangsa keganasan rumah tangga, termasuklah perlindungan kolektif. Penyelesaian konflik rumah tangga di peringkat perkahwinan boleh membantu dan memainkan peranan bagi mengatasi konflik ini. Kaunselor bertauliah dan kaunselor keluarga memainkan peranan penting dalam menjelaskan keadaan yang semakin tidak menentu. Sekiranya kaedah rundingan ini tidak berkesan dan keadaan tidak dapat diubah, kaunselor akan memfailkan laporan kaunseling dan menasihatkan pasangan tersebut untuk merujuk perkara tersebut di mahkamah. Cadangan penyelesaian. Okey, secara keseluruhannya, isu keganasan rumah tangga merupakan satu perbuatan yang sangat jahil yang perlu dibendung bagi mengurangkan kes ini semakin berleluasa. Hal ini juga turut mengganggu keharmonian keluarga serta merosakkan hati dan minda mangsa serta boleh mencemarkan nilai-nilai kasih sayang dan menghormati dalam hubungan sebuah masyarakat. Keganasan rumah tangga turut mengancam keselamatan fizikal dan juga emosi ahli keluarga serta membawa kesan yang negatif yang berpanjangan khususnya kepada generasi yang bakal tiba. Kita perlu sedar bahawasanya keganasan rumah tangga bukanlah satu perkara yang boleh dibiarkan secara berterusan. Ianya memerlukan penyelesaian secepat mungkin bagi mengurangkan isu ini semakin bertambah.